Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam tajuk pengenalan kadar tindak balas bahagian 2 bagi para pelajar SPM Sains tingkatan 5 dan juga Sains SPM semester 4 bagi kod khusus A044001 bersama-sama dengan saya Cikgu Rafidah binti Muhammad Sadali dari College Vocational Kelang. Okey, kita sambung pembelajaran kita bagi standard pembelajaran menentukan kadar tindak balas. Okey, untuk mengukur kadar tindak balas boleh diukur melalui yang pertama, kadar tindak balas purata dan yang kedua, kadar tindak balas pada masa tertentu. Kadar tindak balas purata merupakan nilai purata kadar tindak balas yang berlaku dalam satu tempoh masa tertentu. Contohnya, dalam satu eksperimen, serbuk zinc bertindak balas dengan asid hidroklorik. Isi padu gas hidrogen yang terhasil pada sela masa setiap 60 saat dicatatkan dalam jadual. Okey. Okey, hitungkan kadar tindak balas purata dalam minit pertama, B dalam 2 minit pertama, C dalam minit kedua, D dalam minit ketiga dan E bagi keseluruhan bagi tindak balas ini. Okey, jadi daripada data telah pun diplotkan grafnya. Okey, didapati grafnya berbentuk seperti inilah. Okey, jadi ini adalah graf isi padu gas hidrogen melawan masa. Okey, bagaimana kita nak hitung kadar tindak balas purata dalam minit pertama? Okey, kadar tindak balas purata dalam minit pertama maksudnya masa dari 0 hingga 60 saat. Okey, jadi kadar tindak balas adalah jumlah isi padu gas hidrogen terkumpul dalam masa 60 saat yang pertama bahagi dengan masa tindak balas. Okey, jadi daripada graf ni, kalau kita tengok masa 60, kita buat unjuran kepada graf, didapati isi padu gas hidrogen adalah sebanyak 20 cm padu. Jadi isi padu 20 bahagikan dengan 60, jadi kita akan dapat 0.33 cm padu per saat. Okey. Okey, bagaimana nak kira kadar tindak balas purata dalam 2 minit pertama? 2 minit pertama bermaksud masa dari 0 saat sehingga 120 saat. Okey, jadi lihat masa 120, buat unjuran sehingga kepada graf, dapatkan isi padunya. Isi padunya adalah 30 bahagi dengan 120. Okey, jadi dapat 0.25 cm padu per saat. Okey, C kadar tindak balas purata dalam minit kedua. Okey, dalam minit kedua. Dalam minit kedua bermaksud masa dari 60 saat sehingga 120 saat. Jadi, jumlah isi padu gas hidrogen terkumpul dari 60 saat hingga 120 saat. Okey, jadi pada 120 isi padunya adalah 30. Pada 60 isi padunya adalah 20, kita perlu tolakkan 30 tolak 20 bahagi dengan masa. Masa pun tolakkan 120 tolak 60. Jadi 10 bahagi 60 dapat 0.17 cm padu per saat. Okey, untuk D, kadar tindak balas purata dalam minit ketiga. Dalam minit ketiga bermaksud masa dari 120 saat sehingga 180 saat. Jadi isi padu pada minit ketiga, pada 180, tolak isi padu gas pada minit kedua iaitu 120 saat. Okey, jadi 35 tolak 30 bahagi dengan 180 tolak 120 bagi masanya. Jadi dapat 5 bahagi 60, 0.08 cm padu per saat. Okey, bagaimana nak kira kadar tindak balas purata keseluruhan bagi tindak balas ini? Okey,
Kadar tindak balas purata keseluruhan adalah merupakan jumlah isi padu gas hidrogen terkumpul bahagi masa yang diambil untuk tindak balas lengkap. Okey, jadi kita lihat di manakah tindak balas itu berhenti. Okey, ini graf ni dia lengkung, lepas tu dia mendatar. Jadi masa mula-mula graf tu mendatar. Okey, masa mula-mula graf itu mendatar, jadi pada masa 180 saat, jadi isi padunya adalah 35 bahagikan dengan 180 saat. Okey, bahagi 180 bukan 360. Okey. Jadi dapat 0.19 cm padu per saat. Okey. Kemudian kita nak lihat kadar tindak balas pada masa tertentu. Tadi kadar tindak balas purata. Ini kadar tindak balas pada masa tertentu. Kadar tindak balas pada masa tertentu adalah merupakan kadar tindak balas sebenar yang berlaku pada masa tertentu. Okey, contoh satu. Kadar tindak balas pada masa T adalah merupakan kecerunan tangen lengkung pada masa T. Okey, jadi kalau kadar tindak balas pada masa 20 saat. Okey, jadi katalah kalau pada masa 20 saat, maksudnya kecerunan tangen lengkung pada masa 20 saat. Okey, lengkung ni kita kena buat satu garis tangen. Okey, pada masa 20 saat, lukislah satu garis lurus, garis tangen, buat satu segitiga. Okey, jadi kita kira isi padunya. Isi padu 49 tolak dengan 21 bahagikan dengan masa 29 tolak 9. Jadi dapatlah 28 bahagi 20, 1.40 cm padu per saat. Okey, contoh 2. Dalam satu eksperimen, ketulan zinc yang berlebihan bertindak balas dengan asid hidroklorik cair. Okey, jadi bahannya adalah asid hidroklorik cair dan ketulan zinc. Okey, jadi bila dia bertindak balas, dia akan menghasilkan gas zinc dia akan menghasilkan gas hidrogen dan juga zinc klorida. Okey, jadi gas hidrogen yang nampak dekat dalam dalam buret ni. Okey. Okey, isi padu gas hidrogen yang terbebas dicatat pada sela masa 40 saat. Graf isi padu gas hidrogen melawan masa adalah seperti dalam rajah 4.8. Okey, jadi dah dapat graf dia ni. Bagi tindak balas ini, hitung kadar tindak balas pada masa 60 saat. Okey, jadi kadar tindak balas pada masa 60 saat, maksudnya kita kena lukis tangen pada lengkung 60 saat. Okey. Kita nak lukis tangen pada lengkung 60 saat. Lukislah satu garis. Okey, buat satu segitiga. Okey, ini tangen pada masa 60 saat. Okey, kemudian kita ambil dia punya isi padu 43 tolak 23 bahagi dengan masa dia 100 tolak 20. Okey, so 20 bahagi 80 dapatlah 0.25 cm padu per saat. Okey, untuk soalan B, kadar tindak balas pada masa 120 saat, maksudnya kita kena lukis tangen pada lengkung 120 saat. Okey, kecerunan tangen. Okey, kemudian bila dah lukis tu, kita dapatlah sini kita buat satu segitiga. Okey, so isi padu dia 47.5 tolak dengan 38.5 bahagikan dengan masa 160 tolak 80. Jadi 9 bahagi 80, 0.11 cm padu per saat. Okey, jadi itu bagaimana kita nak tentukan kadar tindak balas pada masa tertentu. Okey, jadi ada dua cara pengiraan. Satu kadar tindak balas purata, satu lagi kadar tindak balas pada masa tertentu. Sekian sahaja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Jumpa lagi di lain waktu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.